sistem pendidikan yang ada daripada sekolah rendah, menengah sampai universiti, akhirnya tujuannya apa? Mengeluarkan kehendak-kehendak industri. Kalau industri hari ini memerlukan kepada kumpulan engineer, maka kita keluarkan engineer. Kalau industri hari ini nakkan kumpulan arkitek, maka keluarkan arkitek. Hari ini perubatan adalah perniagaan yang paling menguntungkan, maka sistem ini akan mengeluarkan pakar-pakar perubatan. Kenapa? Nak memenuhi kehendak-kehendak ni. Jadi kalau nak memenuhi yang kehendak-kehendak ni, apa jadi pada agama ni tadi? Ini sebab itu tuan-tuan yang dimulakan minta maaf dari cikgu-cikgu ya. Kalau tuan-tuan pergilah dekat sekolah pendidikan Islam ini tuan-tuan, tuan-tuan rasa banyak mana dia ada? Ada cikgu sini, ustaz-ustaz pun ada gambar ya. Tuan-tuan, ini saya habaq terus terang kan. Seminggu tuan-tuan, 2 minggu 10 kali. Sebulan 20 kali pendidikan Islam. Sebulan masuk untuk satu kelas lebih kurang 20 kali. Dan tuan-tuan tahu pendidikan Islam ni kontennya apa? 7 subjek, 7 elemen, 7 konten. Faham ke tak faham tuan-tuan ni? Dalam pendidikan Islam ini, nama pendidikan Islam ada hadis, ada tafsir, ada fiqh, ada akidah, ada akhlak, ada sejarah. Berapa dah? 6. Ada tajwid, ada jauh. Apa? Nak diajar dalam masa 35 minit. Tuan-tuan dengan saya ni selai ni tuan-tuan ambil apa? Sejam tak habis lagi. 7-8 elemen ni, konten ni nak dibawa dalam pelajar 35 minit. Sebahagian tempat 45 minit. Ada satu paling lama sejam. Nak diajar ni cukup ke tuan-tuan? Kita mengaji dulu Fatihah tu saja seminggu ya? Dan nak dihabiskan silibus sebelum bulan 7. Kerana apa? Ada SPM, ada PMR dan sebagainya. Jadi yang mengajar ini, saya kena ni tuan-tuan minta maaf lah kalau ada anak tuan-tuan mengaji dengan saya, kita terpaksa nak habiskan yang ini. Sama ada dia dapat atau tak dapat cerita kedua. Tetapi yang penting dan maha penting, ikhlas dalam peperiksaan ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan ya, kita saya nak cerita macam mana saya tak tahu, tapi inilah dia punya kepincangan yang sangat-sangat nyata. Tak mungkin 8 benda kita nak ajar dalam satu jam, tak mungkin. Sebab tu bila dia tulis jauh ni tuan-tuan berpetak-petak, kadang-kadang tak boleh baca pun. Dia sampai bagi can lah tu, sekali salah betul lagi, sekali salah betul lagi, 3 kali salah begitu terima betul, 4 kali salah, barulah tak ada markah ya. Sebab apa? Sebab sistem hari ini nak digunakan bagi memenuhi keperluan industri, bukan lagi keperluan rohani manusia itu tidak. Bukan lagi yang itu. Jadi sebab itu kita kembali balik membicarakan yang ini tuan-tuan, supaya apa? Kita nak balik sistem kita ini bebas daripada ikatan-ikatan kebendaan. Supaya sistem, kalau kita bicarakan hari ini pendidikan, nak bawa manusia ini kembali mengenal Tuhan. Maka inilah perjuangan yang kita hari ini bercakap, hari ini kita bercerita tentangnya. Supaya apa? Bila sistem ini betul tuan-tuan, maka manusia yang berada dalam sistem ini juga akan jadi betul ya. Tetapi yang malangnya hari ini itulah yang berlaku. Sistem yang dibuat oleh Rasul SAW 1400 tahun hari ini dah mula dicemari dengan apa? Ikatan-ikatan kebendaan dari sudut umum percakapan kita. Hari ini kalau nak cari kemuliaan, usahlah jadi imam, tak mana mulia. Hari ini kalau nak cari hebat, usahlah jadi penceramah agama, tak mana taranya. Nak jadi hebat tuan-tuan, pergi apa? AF1 tua ni tak lepas dah. Pergilah masuk audition mana-mana reality program, masuk. Confirm jadi glamour. Suara emas apa? Suara emas pertandingan tuan-tuan hak tua-tua tu dia bagi apa tu? Tuan-tuan tak ada TV kat rumah. Apa nama tu? Umur suara emas. Suara emas. Apa kita boleh masuklah. Mesti glamour punya, dan orang akan selut, angkat tangan, tabik. Ini orang memang hebat kerana apa? Boleh menyanyi dalam umurnya 70 tahun. Kenapa? Kemuliaan sekarang ni sudah diasah ke arah itu. Kemuliaan hari ini, hebat hari ini sudah ditunjuk. Bukan jalan rohani yang baik, bukan dengan pekerti yang baik, bukan dengan apa tata susila yang baik dah. Nak hebat, nak mulia dengan yang ini. Nak hebat, nak mulia dengan kedudukan. Nak hebat, nak mulia dengan
dengan kebendaan. Akhirnya tuan-tuan, kita pun terasuh ke arah yang begitu. Dan sistem ini pun akan mengarahkan kepada yang begitu. Sampai bila tuan-tuan? Kita pun tak tahu. Dan inilah perkara yang saban hari berlaku dan tak ada titik noktanya. Maka sebab itu kita bicarakan balik benda ni tuan-tuan, supaya kita ini kembali bertindak mengembalikan kepada kedudukan yang asal. Bagaimana Nabi pernah membentuk satu generasi yang membebaskan diri mereka daripada ikatan dengan kebendaan, ikatan dengan pangkat, ikatan dengan harta. Akhirnya generasi ini muncul sebagai sebuah generasi yang sangat mulia, sampai Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkata, wa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tadi ke atas mereka yang menghidupkan Al-Quran dalam jiwa mereka. Kemudian kita sambung sekali lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Sumber-sumber ini telah dimasuki oleh falsafah Yunan. Maknanya pentafsiran Al-Quran ini telah diambil pakai, telah dicampur dengan pendapat-pendapat atau falsafah Yunan, cara berfikir dan logiknya. Sumber ini juga telah dimasuki oleh dongeng-dongeng Parsi dan pandangan hidupnya. Sumber ini juga telah dicampuri oleh cerita-cerita Israiliyat Yahudi. Sumber ini juga telah dicampuri oleh falsafah ketuhanan ala Kristian. Dan sumber-sumber ini bercampur baur dalam tafsir, dalam ilmu kalam, dan sakibaki peninggalannya dunia-dunia yang lampau. Ini berlaku pada kita hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran yang kita miliki, tetapi sumber kepada penafsiran Al-Quran ini sudah datang daripada berbagai-bagai jenis manusia. Kadang-kadang kita bertelagak sesama kita. Hari ini ada orang baru, orang lama, orang konservatif dengan orang apa saya pun tak tahulah. Saya pun dah pening, tuan-tuan. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Hak ni kata wirid okey, hak ni kata wirid tak okey. Hak ni kata talqin okey, hak ni kata tak okey. Itu dalam kumpulan kita saja. Yang duk cerita bid'ah tak bid'ah, ini yang menular dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana pencampuran ataupun sumber yang asli ini telah mula diserang dari sudut-sudut ini. Maka penjelasan dalam bab ini kita akan tengok pada pertemuan kita yang akan datang nanti, insya-Allah. Sampai kat situ tuan-tuan, Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan ni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.